Hari ini saya merasa amat gembira lah kerana dapat dan diberi peluang untuk berkongsi dengan terutamanya mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil kursus usahawanan ternakan kelulut di UPSI. Jadi ini merupakan satu usaha dan juga aktiviti yang amat unik dan menarik lah. Jadi tajuk yang akan saya kongsikan selama lebih kurang 1 jam ini ialah potensi ternakan kelulut di Malaysia. Jadi skop perkongsian ilmu kita ni saya akan bahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertamanya untuk kita memulakan suatu aktiviti itu ataupun apa-apa usaha yang akan kita mulakan itu mestilah kita kenal dulu ataupun tahu apa yang kita hendak mulakan. Ataupun kita orang Melayu kata ni tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu apa itu kelulut. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang jenis-jenis kelulut, apa kelulut yang boleh dan yang boleh dan juga mampu diternak di Malaysia ni. Dan seterusnya saya akan berkongsi sedikit peranan kelulut. Kenapa kelulut itu penting kepada bukan saja kepada kita tapi kepada pelestarian dan juga kepada hidupan-hidupan lain. Dan ketiganya kita akan masuk kepada bagaimana pengusahaan ataupun ternakan kelulut itu mampu untuk memberi pendapatan, bukan setakat pendapatan tambahan tapi juga menjadi penjanaan pendapatan untuk kita dan juga keluarga. Dan juga saya seterusnya akan berkongsi tentang dengan menceburkan diri dalam industri ataupun perusahaan kelulut ini, pelbagai produk-produk inovasi, produk-produk hiliran selain daripada produk utama madu tu boleh dihasilkan yang mampu juga untuk memberi pendapatan kepada kita, kepada pengusaha kelulut. Dan akhirnya kita akan masuk sedikit perbincangan kita ni untuk membincangkan tentang beberapa isu yang dihadapi lah oleh industri kelulut di Malaysia ni. Antara isu yang menjadi perbincangan ataupun kerisauan kita ni adalah isu madu tiruan, madu asli. Jadi itu akan menutup perbincangan kita pada pagi ini. Jadi pertama kalinya sebelum kita meneruskan perbincangan kita tengok apa perbezaan antara kelulut dan lebah. Sebab setengah orang sebut kelulut, ada sebut lebah kelulut. Dan yang mula untuk berjinak dengan peternakan ataupun perusahaan kelulut ni pasti tertanya-tanya, apa beza lebah? Yang lebah ni maknanya lebah madu lah. Lebah madu ni dengan serangga yang bernama kelulut. Jadi kalau kita tengok dalam slide ni pun kita boleh nampak dari segi saiz kan. Kalau sebelah kiri saya tu lebah tu lebih besar, lebah madu lebih besar, dan lebah kelulut tu kecil, serangga yang kecil lah. Dan perbezaan yang ketara antara lebah madu dan kelulut ni ialah lebah ni adalah serangga yang mempunyai sengat, dan kelulut tidak mempunyai sengat. Sebab tu kalau dalam bahasa Inggeris ni, kelulut ni dikenali sebagai stingless bee, lebah yang tidak bersengat. Jadi itu antara perbezaan yang ketara antara lebah madu dan kelulut. Tapi walau bagaimanapun, kedua-dua lebah madu dan kelulut itu, serangga tersebut tu dia menghasilkan produk yang kita memberi banyak manfaat kepada kita, iaitu madu. Jadi dua lebah madu dan kelulut menghasilkan produk yang kita kenali sebagai madu. Jadi kita cerita tadi stingless bee bee ataupun lebah yang tidak bersengat ni, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, jika mereka tidak punya sengat seperti lebah itu, bagaimana ia mempertahankan diri? Jadi sebenarnya dari segi perkembangan kelulut itu sendiri, asalnya memang melalui evolusi itu, kelulut tu dia mempunyai sengat juga, tetapi sengat itu tidak berfungsi. Di ovipositor ni, dekat belakang abdomen ni, memang dia ada struktur sengat tu, cuma ia tidak berkembang menjadi kecil dan tidak berfungsi sebagai sengat. Sebab tu kalau kita nak kata dia tak ada sengat tu, sebenarnya tak betul jugalah. Cuma dari segi kalau kita tengok
peranan dia tu, dia tidak boleh, bukan dia tak nak guna, dia tidak boleh menggunakan sengat yang ada tu, yang tidak berkembang tu untuk dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Cuma bagaimana apabila dia tidak mempunyai sengat ni, dia mempunyai cara lain untuk mempertahankan dirinya. Kalau kelulut, kalau lebah disengat, dia ada venom tu, bisa dia tu. Tapi kelulut ni oleh kerana tidak mempunyai sengat, dia akan menggunakan cara lain lah. Kalau dalam kes kelulut ni, untuk mempertahankan diri mereka daripada gangguan ataupun pemangsa ni, dia menggunakan resin, getah melekit yang dilekatkan pada kaki tu ataupun dikeluarkan khas daripada mulut untuk kalau bahasa mengentomkan, sebenarnya dia akan lekitkan kita tu. Kalau semut tu habis, dia salut dalam semut tu dengan rezim melekit tu, dan juga ia akan menggigit menggunakan mandible dia yang agak boleh tahan sakit jugalah. Okey, itu antara cara kelulut mempertahankan diri. Jadi di kawasan Malaysia, di Malaysia dan negara-negara jiran ni, kita kelulut ni dikenali dengan pelbagai nama lah. Di Malaysia kita kenali kelulut ni sebagai kelulut. Sebenarnya Malaysia, Sarawak. Cuma kalau kita pergi di Sabah, dia juga dikenali sebagai tantadan ataupun beruang. Di negara kita, di negara jiran kita Indonesia, kalau di Riau, Minang, galuh-galuh. Di Jawa, lancing. Di Aceh, linot. Jadi apa-apa nama pun yang disebut, dia merujuk kepada kelulut tadilah, yang kelulut yang kita lihat di Malaysia ni. Habitat asal kelulut ni tinggal di kawasan hutan ataupun bersama kita di kediaman kita. Kadang-kadang kita tak perasan yang kelulut ni dekat dengan kita. Sebab dia tinggal di dalam rongga-rongga. Biasanya kelulut ni akan tinggal dalam rongga, cavity. Rongga sama ada batang pokok, subterranean, bawah tanah. Ada yang tinggal dalam sarang-sarang tu dalam tanah. Dia korek tanah, dia keluarkan tanah, isi dengan batumen, resin yang keras tu, dan dibuat besar, makin besar dalam tanah. Jadi cavity dalam tanah, atau ruang kosong, rekan kayu, dan juga di dalam simen yang merekah lah. Kalau dia nak korek simen tu tak larat juga, gigi dia patah, gigi dia rongak nanti kelulut ni kan. Jadi itu antara habitat asal sebelum kita domestikasikan dia. Maknanya habitat asal kelulut ni di alam semula jadi ni, dalam rongga kayu, di tepi hutan, dalam hutan, bergantung pada spesies, dalam tanah, subterranean, rongga-rongga rekan kayu, dan juga simen terutamanya di kediaman lah. Kalau di kampung-kampung yang masih ada banyak rumah kayu ni, banyak kita boleh temui kelulut ni bersarang di antara dinding-dinding rumah, di celah-celah atap rumah lah. Jadi orang dulu-dulu ni kita tak tahu kelulut ni merupakan satu serangga yang boleh diternak. Jadi memang banyaklah. Zaman saya kecil-kecil dulu pun, bila saya dah menceburkan diri dalam kelulut ni, baru saya teringat sebenarnya saya dah terlibat close encounter dengan kelulut ni masa zaman kecil lagi. Kita jumpa serangga ni yang terbang macam bari-bari tu. Dulu kita ingat bari-bari lah kan. Dalam celah-celah tiang rumah yang lama-lama, kita ambil kemuncuk tu, jolok, sedut, dapat rasa madu yang masam yang kita rasa madu kelulut sekarang ni. Tapi dulu ni kita tak tahu kelulut tu dapat diternak dan menghasilkan madu. Jadi itu pengalaman 30 tahun dulu saya sendirilah. Jadi saya rasa banyak juga, ramai juga orang lain pun melalui pengalaman sama, orang yang sebaya dengan saya ni lah. Jadi cerita tadi yang habitat asal itu di sekitaran semula jadi. Jadi kita pengusaha kelulut ni memindahkan untuk kita domestikasikan, menternak tu. Kita ambil kelulut daripada habitat asal, pindah dalam kotak untuk tujuan kita exploit kelulut ini untuk mendapatkan hasil, iaitu madu lah. Hasil utama ternakan kelulut ni madu. Tapi selain daripada itu juga kita boleh mendapatkan hasil lain seperti roti lebah, bee bread, propolis, dan juga tujuan kita pindah kelulut daripada habitat asal dalam log atau batang kayu tu, celah simen yang terbuat dalam tanah tu, ke dalam
kotak hive ni adalah untuk tujuan memudahkan nanti aktiviti yang paling penting dalam ternakan kelulut nanti ni adalah untuk biak baka, untuk kita buat penggandaan koloni secara lestari, sustainable lah, tidak merosakkan alam sekitar. Jadi itu pun merupakan satu aspek yang kita amat tekan sekarang lah dalam industri ataupun perusahaan kelulut ni. Kita nak memastikan supaya aktiviti kita ni selain daripada guna kelulut, explore kelulut ni untuk mendapatkan hasil, pada masa yang sama kita tidak merosakkan alam sekitar. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak sekali kalau kita nak dapatkan kelulut, bentuk kelulut yang kita akan beli tu berdapatkan adalah bentuk dalam batang pokok kan. Jadi batang pokok tu sudah pasti datang dari pokok-pokok yang ditebang. Jadi kalau 1-2 pokok tu, sarang kelulut tu boleh tahan lagi. Kalau dah berpuluh-puluh ribu batang pokok ditebang tu, gondol juga hutan nanti akan datang. Jadi kita tak nak proses ini berlarutan. Jadi teknologi penggandaan biak baka ni sudah berkembang sekarang. Jadi kita kalau nanti saudara-saudari mahasiswa-mahasiswa yang berminat dan meneruskan aktiviti atau perusahaan kelulut ni akan belajar bagaimana untuk selepas asas ternakan kelulut ni, bagaimana teknik-teknik advance untuk kita urus kelulut seperti tujuan untuk buat breeding tadi biak baka dan juga penggandaan biak baka kelulut, penggandaan propagation kelulut ni. Okay, jadi kita tengok kelulut ni kita di Malaysia ni terutamanya amat bertuah sekali kerana kita Malaysia ni berada di jaluran khatulistiwa, iaitu beriklim tropika. Jadi kalau kita tengok peta dunia ni yang berwarna hijau tu, dia merupakan lokasi taburan kelulut utama di dunia. Kalau kita tengok di Amerika Selatan, bukan semua Amerika Selatan kita boleh jumpa kelulut, ia lebih kepada sekitar Amazon dan juga hutan Atlantika yang yang berwarna hijau ni. Di Amazon, di tengah Afrika dan juga majoritinya di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita amat bertuah kerana diberi keistimewaan untuk kita mempunyai satu serangga yang begitu manfaat kali bukan pada kita, yang dinamakan kelulut. Jadi ini nanti boleh dijadikan sebagai satu, kalau dalam perniagaan ni kita panggil unique selling point, USP. Apa kelebihan kelulut tu? Jadi ini kita boleh gunakan terutama apabila nanti industri ini berkembang dan kita nampak dah memang berpotensi industri kelulut ni bukan saja akan berlega-lega dalam masyarakat ataupun dalam pasaran domestik saja, dia akan pergi lebih jauh melepasi sempadan global ni. Jadi itu antara keistimewaan. Maksudnya kalau negara-negara Eropah, dia tidak boleh ternak kelulut. Jadi dia tak ada nak hasilkan madu kelulut ni. Negara Amerika, dia tidak boleh. Bukan dia tak nak, dia tak boleh sebab kelulut tak boleh hidup dengan baik sebaik bagaimana di kawasan kita lah. Jadi itu merupakan satu kelebihan kepada kita untuk menjadikan kelulut tu sendiri dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh kelulut tu, madu, propolis dan macam-macam lagi lah kita akan kongsi nanti, merupakan satu produk yang unik kepada negara kita dan kita boleh berbangga dan juga dijadikan itu sebagai satu produk warisan negara kita. Jadi kita tengok juga tadi saya cerita kelulut ni sebenarnya bukan tertumpu di Malaysia saja, dia ada di negara-negara yang terletak di jaluran khatulistiwa ataupun yang beriklim tropika atau subtropika. Jadi seluruh dunia ni kalau kita kira tengok rekod ni terdapat lebih kurang 600 spesies, maknanya ada 600 jenis berbeza kelulut. Kelulut di Malaysia tak sama dengan kelulut di Amerika, di Amazon tadi tu. Kelulut di Malaysia tak sama dengan kelulut di Australia. Kelulut di negara Filipina, Thailand dan juga Indonesia pun tak berapa sama. Ada yang sama, ada yang kita ada, mereka tak ada. Jadi di seluruh dunia ni ada 600 spesies yang ditemui dan telah dikenal pasti. Ada banyak lagi sebenarnya kelulut-kelulut yang terdapat ni, yang liar ni, yang kita tidak jumpa dan kenal pasti. Saya pasti terutamanya di hutan-hutan kita yang luas ni, di Banjaran Titiwangsa ataupun terutamanya di Borneo, masih banyak lagi spesies-spesies kelulut yang kita tidak temui dan kita kenal pasti dan bagi nama. Jadi di Malaysia sendiri
kita ada lebih kurang 50 spesies di Asia ataupun di Asia Tenggara ni yang dikenali sebagai keluluk Indo-Malaya ni ada 6 genera, 6 jenis dan 79 spesies setakat ni yang telah dikenal pasti. Setiap tahun ada je nama baru akan keluar dan ditemui. Jadi setakat ni kita ada 79 spesies yang terdapat dan kita boleh temui di sekitar Asia ataupun Asia Tenggara terutama ni. Contoh Genio trigona, Wallace trigona, Hetero trigona, Homo trigona, Lepido trigona, Lyso trigona, Pario trigona, Tetragonula. Itu merupakan jenis-jenis utama yang kita boleh jumpa di Malaysia. Kita boleh jumpa semua 8 spesies ini. Dan kalau saudari-saudari perasan, dulunya ramai yang kalau di peringkat awal menggunakan perkataan trigona. Spesies trigona ni tidak ada di Malaysia, tapi dia ada prefix ni Genio, Wallace, Hetero, Homo trigona. Jadi kalau dari segi saintifik ni kita tak digalakkan untuk menggunakan nama trigona. Trigona ni boleh jumpa di spesies di Amerika Selatan, di Brazil, di Venezuela, di Amerika Selatan. Jadi kalau katalah suatu hari nanti saudara-saudari ingin menubuhkan syarikat ni, tak digalakkan sebab kita tengok syarikat-syarikat di luar tu banyak masih menggunakan nama Trigona Enterprise, Trigona Maju kan. Jadi kita tak galakkan sebab itu bukan melambangkan spesies keluluk di negara kita. Pilihlah nak pilih apa Hetero Trigona Enterprise ke, Lepido Trigona Seni Bahak ke, tak apa. Okey, jadi kita tengok sikit. Tadilah kita kena kenal apa yang kita nak ternak ni, keluluk ni. Jadi kita kena jatuh cinta dulu dengan keluluk-keluluk yang kita nak ternak ni. Ni gambar-gambar yang saya letak ni adalah gambar yang saya ambil sendirilah untuk rekod dan juga untuk saya tulis buku. Okey. So kalau tengok di yang gambar pertama ni merupakan keluluk Homo trigona fimbriata. Di Malaysia ni ada dua kategori yang kita sendiri kelaskan sebagai keluluk resin yang melekit itu dengan keluluk kristal. Keluluk kristal ni nanti bila saudari-saudari telah melibatkan diri dalam ternakan keluluk ni akan jumpa ada 2 kumpulan besar yang kita nampak ketara dari segi perbezaan sarang dia. Keluluk yang sarang dia propolis tu melekit dengan satu keluluk sarang dia yang rapuh. Kita panggil kristal pasal dia rapuh. Kita pegang dia akan pecah lah. Kita pegang picit pecah. Kalau yang macam Itama tu biasa kita pegang dia melekit-melekit lekat, dia tak pecah. So Homo trigona fimbriata ni merupakan salah satu spesies kristal, keluluk kristal yang kita boleh temui di Malaysia. Di Brazil tak ada. Di Filipina pun tak ada. Di Australia tak ada. So Homo trigona fimbriata salah satu keluluk kristal. Sebelah sini cantik juga ni dan jarang kita temui ni. Hetero trigona erythrogastra, adik-beradik Hetero trigona itama. Jadi corong dia unik pasal dia macam payung, dia tunjuk ke atas. Ini satu lagi yang menarik juga ni. Saya tak listkan semua ni, saya tunjuk yang menarik saja. Homo trigona carnifron. Ni keluluk carnifron ni dia unik sebab ini merupakan keluluk yang berbadan hitam besar, yang tadi tu dikenali kalau di sebelah Sabah tu dikenali sebagai keluluk beruang ni pasal dia garang. Ni keluluk ni terkenal, kita panggil dia keluluk gunting rambut sebab kalau kita pergi dekat sarang dia dan dia rasa terancam, dia akan serang kita. Dia sebab dia gigit tu kan, dia gigit rambut ni. Kalau keluluk lain tu dia tak adalah gigit sampai putus rambut. Tapi kalau Homo trigona carnifron ni, dia gigit ni, kalau dia dah hurung rambut kita ni, kita lari pun dia hurung kita. Kita buat macam ni, penuh rambut dekat tangan ni. Maknanya pandai keluluk carnifron ni gunting rambut. Sebab tu kita panggil dia keluluk gunting rambut. Okey. Yang sebelah ni Tetragonula atripes. Ni pun cantik. Dia berbadan merah, sayap dia ujung tu ada warna putih dan kaki dia hitam. Atripes, kaki hitam. So ini pun keluluk yang bersarang di dalam, biasanya di bawah tanah, subterranean. Jarang keluluk jenis ni bersarang di rongga-rongga pokok. Sebab tu antara sebab kenapa spesies ni suka untuk diternak.
Ini pula Homo trigona peninsularis. Peninsularis ni unik sebab dia ditemui di Semenanjung Peninsula Malaysia. So Homo trigona, nama lama dia Tetragona peninsularis. Cantik juga, badan hitam, abdomen merah, kaki dia merah. Okay. Sebelah dia ni Tetragonula melina. Terkenal ni melina ni. Melina sebab dia badan dia semua merah. Dia badan semua merah, mata hijau. Ni peluluk kecil. Sarang dia pun walaupun dia tetragonula tapi sarang dia rapuh macam sarang kristal. Ini antara, kalau kita tengok ni, antara dua keluluk yang paling popular lah, paling diminati ataupun paling mudah untuk diternak. Heterotrigona itama dan juga Geniotrigona thoracica. Kalau saudara-saudari pergi melawat lah di mana-mana ladang ternakan kelulut ataupun berjumpa pengusaha kelulut, inilah antara jenis kelulut yang biasa diternak di ladang-ladang di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sebab salah satu sebab dia mudah. Heterotrigona ni dia mudah diternak, penghasilan madu dan produk lain tu agak tinggi juga, dan juga dia ni tak rumit untuk diurus. Mana kita nak manage dia tu mudah berbanding dengan kelulut lain. Terutama nanti bila sudah saudari advance ni nak buat biak baka tadi tu, ini antara spesies yang kita mudah dan banyak kajian dan juga inovasi dalam ternak kelulut ini berdasarkan kepada Heterotrigona itama ni. Jadi yang sebelah ni pula Geniotrigona thoracica, satu kelulut yang besar daripada itama tadi, dan oleh kerana dia badan besar tu, dia dapat menghasilkan madu lebih banyak lah daripada itama tu. Cuma thoracica ni cara pengurusan dia tu tak sama dan lebih rumit sikit lah berbanding kepada Heterotrigona itama. Jadi ini saya nak tunjuk berkongsi sedikit lah. Selain daripada tengok kelulut tu cantik, corong keluar masuk kelulut pun cantik juga. Dia very pleasing to the eyes. Maknanya kita tengok tu menjadi satu yang terapeutik jugalah. Maknanya tengok ni corong masuk, memang corong masuk setiap spesies kelulut, kita ada 600 spesies tu, memang dia unik. Kelulut A, corong dia macam ni, dia tak sama dengan corong masuk kelulut B. So kalau kita tengok ini dari segi daripada jenis Tetragonula ripeni ni memang cantik. Dia macam matahari dan color ni pun berubah-ubah mengikut musim. Ini saya buat koleksi ni di Terengganu ni kita ada buat koleksi ni setiap bulan ataupun setiap 2-3 bulan apabila pertukaran vegetasi persekitaran tu, corong dan warna ni pun, bukan corong, warna ni akan berubah. Masa saya ambil ni dia kuning dengan color orange macam tu kan. Maknanya lepas tu dia akan jadi putih, ungu, hitam, merah, macam-macam color. Jadi menarik. Tu saya nak kongsi keunikan dan juga seni bina sarang yang unik untuk kelulut lah. Kalau kita tengok sebelah ni pula, corong sarang masuk untuk spesies yang badan hijau mata merah tadi, Tetragonula melina. Pelik ya. Dia corong dia ni keras, dia bukan sticky, dan ada macam tanduk ni. Memang ini ciri unik, tak ada pada spesies lain, hanya pada Tetragonula melina. Kita tak tahu apa fungsi design ni. Yang terutama ni yang melina, kenapa dia ada antena, macam antena nak panggil alien ke apa turun ke bumi tu, Allahu alam lah kan. Selain daripada tu, antara keunikan kelulut ni juga kita tengok dalam satu spesies ni, kita cerita tadi kelulut bersarang dalam rongga batang, bawah tanah, rekaan simen kan. Ada satu spesies saja dalam banyak-banyak spesies ni di Malaysia ni, dia bersarang dan dia hanya bersarang dalam sarang semut merah, Chromatogaster, spesies semut tu. Jadi Heterotrigona more ni dia tidak bersarang dalam rongga, tak sarang bawah tanah, tak sarang semut, dia hanya bersarang dalam sarang semut. Dia akan cari sarang semut ni, Chromatogaster ni, kalau di sini kita panggil semut tonggek. Maknanya dia akan cari sarang semut ni, dia akan mula bersarang ke atas tu, semut akan enggar dia, dan juga sarang ni lama-lama akan berkembang oleh kelulut dalam ni, kelulut Sunda Trigona more ni. Jadi itu merupakan satu sifat unik simbiotik antara semut dan juga kelulut. Semut melindungi kelulut
dia semut kan, semut ni digigit boleh tahan juga sakit juga, jadi sebagai pelindung lah, dia punya guardian kepada semut. Dan kelulut ni setakat ni kita tak tahu apa sumbangan kelulut ni kepada semut. Tapi kita tahu itu merupakan satu hubung kait yang simbiotik antara Heterotrigona mori dengan semut Chromatograster tadi. Ini hanya spesies ni saja kita akan temui dalam sarang semut. Di Borneo banyak. Saya buat ekspedisi di Borneo, cari sarang ni jumpa banyak di Ranau, Kundasang. Di Malaysia baru-baru ni 2000 sebelum pandemik 2018 baru saya jumpa di Kemaman, di Terengganu. Jauh pergi di Sabah nak cari, rupanya di Kemaman ada satu tempat tu saya jumpa sarang Sunda Trigona mori ni dalam sarang semut. Jadi saya buat koleksi ni ada di Terengganu, kalau ada peluang nak datang kita boleh tengok sarang kelulut dalam sarang semut. Tadi kita cerita kelulut-kelulut, kepelbagaian kelulut di Semenanjung Malaysia. Ada juga kelulut di Borneo ni yang tak ada di Semenanjung Malaysia. Kita tak jumpa. Antaranya kelulut hitam ni macam itama, saiz macam dengan Thoracica, tapi dia spesies lain. Dulu nama ni Geniotrigona incisa, sama macam spesies Thoracica, cuma dinamakan Wallace Trigona. Satu spesies saja, Wallace Trigona incisa. Asalnya dia dari Sulawesi. Tip specimen, maknanya spesimen pertama ditemui di Sulawesi, tapi oleh kerana domestikasi ni orang tebang-tebang diangkut dari Sulawesi pergi Sumatera, Sulawesi pergi Kalimantan. Lepas tu masuk ke, saya jumpa ni dekat rumah Panjang Iban di Lubuk Antu, Sarawak. Bila saya pergi sana saya jumpa spesies ni di Lubuk Antu, Sarawak. Ini Wallace Trigona incisa. Geniotrigona lactifasciata, salah satu spesies yang hanya boleh jumpa di Borneo saja. Homotrigona hematoptera, maknanya hematoptera ni dulu nama dia Odontotrigona. Dia punya mandible tu besar, odonto besar. Maknanya ni nama hanya boleh ditemui di Borneo. Tetragonula rufibasalis. Ni pun menarik juga kursus ni. Saya jumpa ni kelulut ni di Sandakan. Dia rekod pertama pengkaji orang putih dulu jumpa ni di Sandakan. Saya pergi Sandakan selepas 100 tahun. Lepas pertama tu masih ada, tak banyak. Saya jumpa di Sandakan ada 2 sarang. Satu yang telah ternak, satu masih liar dalam hutan. Jadi saya buat rekod terbarulah. Selepas 100 tahun penemuan pertama, ini dia Tetragonula ataupun Tetragonilla rufibasalis di Sandakan. Ni Tetragonula melanocephala. Melanocephala ni kepala hitam, melanin, cephala kepala hitam. Ni kelulut di Borneo juga. Tetragonula sirindone. Sirindone ni kita panggil dulu kelulut emas. Cantik. Yang peliknya, kalau saudari-saudari perasan ni, Sirindon ni adalah puteri negara Thailand, negara Siam. Orang Siam jumpa, tapi dia temui di Sabah dan Sarawak. Homotrigona lutea. Ini pun saya jumpa di Sibu. Satu je sarang saya jumpa Homotrigona lutea ni di Sibu. Tempat lain tak pernah ada rekod Homotrigona lutea ni. Dan spesies terakhir dalam rekod 48 rekod saya yang saya ambil gambar dan saya jumpa ni, Tetragonula sarawakensis. Di Ranau. Saya pergi Ranau ni jumpa sarang ni. Tetragonula sarawakensis. Dalam pokok balak yang orang nak tebang dah. Dia nak buat jalan, dia nak tebang. Jadi ada pengusaha tu kontak saya, dia cakap, saya suspek ni kelulut yang Prof nak cari ni ada dekat rumah saya, tapi orang nak tebang, nak buat jalan. Kalau Prof boleh datang, datang segera. Saya pun terus esok ambil tiket pergi ke Sabah, terus rekod dan buat spesimen lah, kita collect sebab tempat tu memang akan diratakan. So alhamdulillah sempat rekod Tetragonula sarawakensis terakhir dalam rekod saya. Yang lain tu masih dalam wishlist saya lah. Okey, dalam sistem kelulut ni kita tengok ada sistem kasta. Kelulut ni antara serangga yang social, social insect. Serangga yang mempunyai kasta yang mempunyai fungsi dan skop peranan masing-masing dalam koloni dia tu. Maknanya kalau ada serangga lain tu dia tak ada kasta. Macam lebah soliter, lebah solo kan, lebah kita panggil apa, lebah yang tidak ada kasta tu. Dia lebah seekor je lah, sarang dia seekor. Dia tak ada sistem macam kelulut ni,
dalam kasta tu kita nak tengok ada 3 hierarki utama. Ada ratu, keluluk pekerja dan keluluk jantan. Jadi ratu ni dalam setiap koloni tu hanya ada satu saja. Tak ada sarang keluluk kecuali satu. Di Brazil dia ada 2, 3 multiple queen, tapi majoriti sarang keluluk dia akan ada mempunyai satu ratu je, tak boleh lebih. Kalau ada lebih 2 ratu ni, sama ada ratu yang kedua ni akan dibunuh ataupun ratu yang asal tu akan dibunuh oleh ratu juga atau oleh pekerja. Dia nak pastikan setiap koloni tu ada satu ratu. Jadi keluluk pekerja pula semuanya betina. Yang female yang kita tengok keluar masuk, ambil pollen, ambil nektar untuk jadikan madu tu semua keluluk pekerja. Dia bertelur juga, tetapi sebagaimana ratu, sebab dia female kan, betina kan, tapi telur dia tu tidak disenyawakan oleh sperm. Jadi dia sterile. Kita panggil telur tropik. Biasa telur tropik ini digunakan oleh ratu sebelum bertelur untuk mendapat energi, protein, semua protein dia. Dia makan telur pekerja tu baru dia bertelur dalam kantung. Dan dia mempunyai tugasan tertentu. Tadilah ada yang jadi pak gad, bukan pak gad dah, makcik gad lah kan. Sebab yang berkumur depan sarang tu keluluk betina ni lah. Ada yang jaga ratu, jadi dayang-dayang. Ada yang jadi pekerja yang pergi ambil nektar saja cari madu. Ada yang pergi ambil pollen saja. Ada yang pergi ambil sumber-sumber rezim saja contohnya. So dia mempunyai tugasan itu telah ditetapkan oleh sistem dalam koloni. Manakala keluluk jantan ni dia tak banyak. Dalam satu koloni itu ada dalam 10-15%. Jadi kerja dia ni khas. Keluluk jantan hanya mengawal ratu dara. Itu fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh keluluk jantan. Jadi kita tengok apa peranan, apa fungsi keluluk ratu. Ratu ni dia merupakan peneraju. Dia yang menggerakkan satu koloni. Dia queen. Sebab tu kita panggil, kalau katakan queen control tu sebenarnya daripada keluluk ni lah. Dia mengawal. Queen, sebenarnya queen. Dalam koloni tu tak ada king. Dia ada queen saja. Queen yang queen keluluk, ratu keluluk akan mengatur melalui bahasa-bahasa isyarat dia, bunyi dia, getaran sayap dia, hormon, feromon dia. Dia tu akan mengatur perjalanan sarang keluluk tu. Dan dia bertelur menghasilkan keluluk pekerja, dia akan menghasilkan ratu muda dan juga dia akan bertelur keluluk jantan. Telur yang tidak disenyawakan oleh ratu ni dia akan bertelur dan telur tu berkembang menjadi keluluk jantan. Jadi ratu akan bertelur 3 jenis telur lah. Dalam satu sarang tu dia nak ni nak tak berapa. Kali ni buat telur pekerja, dia telur pekerja. Telur pekerja ni telur dia disenyawakan dengan sperma keluluk jantan tadi tu. So dia akan menetas jadi keluluk pekerja. Ratu muda pun sama juga. Cuma ratu muda ni pekerja akan sediakan sel lebih besar, makanan banyak, dia akan jadi ratu muda. Keluluk jantan ni dia terus bertelur, tidak ada pensenyawaan. Jadi ratu keluluk yang sudah dinikahi, disenyawakan ni tidak boleh terbang. Untuk keluluk ni beza sikit. Kalau lebah, badan dia besar, yang telah mengawan pun walaupun badan dia tu, kita tengok ni, kalau tengok abdomen ni banding dengan yang pekerja kan kecil kan. Tapi dalam keluluk ni, sekali dia sudah mengawan tu, keluluk mengawan sekali saja. Lebah dia mengawan 4-5 kali dengan jantan. Keluluk sekali saja. So, badan abdomen dia akan engorge, besar. Jadi dia tak boleh terbang, dia akan duduk dalam sarang. Keluluk pekerja. Semua keluluk pekerja adalah betina, seperti yang cerita tadi. Keluluk jantan, kita tengok lain sikit beza dia kan. Keluluk jantan ni, dia kerja dia hanya mengawan, tak ada kerja lain. Mengawan dia kerja dia. Sebab tu setengah sarang kalau kita tengok musim mengawan ni, musim yang mengawan ni maknanya keluluk jantan dia akan bau. Dia akan bau melalui antena dia ni, akan bau. Feromon ratu betina tu dia akan penuh berkerumun di sekitar berhampiran sarang tu. Sebab dia nak cari peluang untuk mengawan. Sebab seekor je dalam banyak-banyak 15% tu, seekor je akan berjaya mengawan ratu muda ataupun ratu dara itu. Jadi kita tengok posture dia pun sangat lain. Posture keluluk jantan ni dengan keluluk betina lain. Dia bongkok sikit. Dia punya thorax dia tu besar dan antena dia tu lebih satu. Sebab antena lebih satu ni dia nak mengesan feromon dan mata dia, kita tengok mata ni lebih besar pasal dia bila dia terbang tu dia nak cari, sebab dia mengawan kat luar masa terbang ni dia nak cari keluluk betina ratu muda tu. Dia mata dia lebih besar daripada
mata kelulut betina. Itu antara cara untuk kita kenal pasti nantilah. Bila dah terlibat ni nak tengok ini kelulut jantan ke, ini kelulut betina ke. So itu antara ciri-ciri morfologi kelulut jantan ni. Kita hidup kelulut. Jadi the full cycle ni kalau kita tengok kajian di UMT, kita buat kajian ni, kita tengok untuk itama dia berbeza. Kelulut itama lain, kelulut thoracea lain, kelulut yang tadi melina lain, kitaran hidup ini. Jadi dalam itama, kitaran hidup ni daripada mula dia bertelur tu, ratu bertelur tu sampai dia berkembang jadi larva, pupa dan menetas tu lebih kurang 40-42 hari. Jadi itu sekitar putaran full life cycle kelulut lah. Jadi kita penting mengetahui life cycle ni, terutamanya nanti apabila kita nak terlibat dengan aktiviti advance kita yang kita cakap tadi, yang untuk breeding tu adalah penggandaan. Jadi kita nak tahu berapa lama kita nak buat eraman, ataupun telur peringkat mana kita nak guna untuk kita gunakan untuk jadikan telur induk untuk kita biak baka kelulut. Jadi seterusnya kita dah tahu, kita dah cerita, dah kongsi tadi sikit apa biologi kelulut, jenis-jenis kelulut, dah jatuh cinta dengan kelulut ni, dah berminat nak ternak kelulut ni. Kita tengok apa sumbangan kelulut ni dan peranan dia ni kepada pertanian, alam sekitar, kesihatan dan gaya hidup kita, lifestyle kita. Jadi kelulut ni sebenarnya secara semula jadinya, alami secara semula jadi ni, dia merupakan sejenis serangga yang very efficient, sangat cekap mendebungakan. Dia ni pollinators, ejen pendebungan yang cekap. Dia lebih kecil pada lebah. Jadi bunga-bunga yang kecil tu dia boleh masuk. Sebenarnya dia masuk tu bukan untuk ambil pollen sangat asalnya. Dia masuk tu nak ambil cecair manisan nektar, tapi secara tak langsung dia mendebungakan bunga untuk menjadi buah dan jadi pokok. Jadi itu antara fungsi utama. Dia memastikan alam sekitar ni berkembang. Pokok tu bertambah lah kan. So itu fungsi utama kelulut. Selain pada itu, kelulut juga menjadi penunjuk bioindikator perubahan kesetaraan. Jadi kelulut ni dia macam kita juga sebenarnya, dia tak boleh hidup di kesetaraan yang tercemar, yang tak sesuai. Jadi kalau kita tengok kawasan hutan dan terutama ni memang padat density dia tu ataupun populasi tu berbanding dengan kawasan-kawasan yang telah dibangunkan di kawasan perumahan. Tak sebanyak tempat yang kita jumpa di kawasan yang tidak tercemar ataupun tidak terusik. Jadi kalau kita jumpa kelulut tu banyak, pencari kelulut hunter ni, dia dah tahu dah. Dia tak masuk sebelah-sebelah rumah kita cari kelulut ni, dia masuk dalam hutan untuk cari kelulut tebang pokok kan. Jadi situ dia tahu banyak. Mungkin dalam 5-6 kaki jumpa satu sarang. 20 meter jumpa satu karang. Jadi kalau dekat kawasan rumah ni, pusing pening kepala pun belum tentu kita jumpa satu sarang kelulut pun. Jadi kelulut itu juga melambang gaya hidup yang sihat dan kesihatan yang baik. Sebab kita tahu madu kelulut ni ataupun produk-produk lain kelulut ni, dia mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan kita. Nanti kita bincang. Dan yang terakhirnya, apabila kita telah tahu cara untuk kita domesticate ataupun domestikasi kelulut ni, kita nak ternak kelulut ni, kita nak exploit kelulut ni, ia menjadi satu sumber pendapatan yang mampu meningkatkan sosioekonomi pengusaha. Maknanya dia boleh mendatangkan sumber pendapatan lah. Saya jumpa ramai lah pengusaha-pengusaha ini yang telah menceburkan diri sebagai satu aktiviti sepenuh masa. Ada yang berhenti kerja pun ada, ternak kelulut. Sebab dia kata kerja ni pening kepala. Berhubung dengan kelulut ni, hidup dengan kelulut ni tak pening kepala. Jaga rezeki. Hujung bulan, ambil madu juga dapat duit, tak pening kepala dia cakap. Jadi kelulut ni dia buat macam ATM je lah. Maknanya you nak duit, pergi sedut harvest madu, jual. Nak duit, sedut madu, jual. Macam mesin ATM juga lah. So itu antara sumbangan dan peranan kelulut kepada kita dan juga alam sekitar. Jadi dari habitat asal, kelulut dipindahkan dalam sarang binaan manusia dan beri manfaat. Jadi kita tengok ni pun dekat tiang-tiang rumah ni lah. Tiang-tiang rumah ni banyak kita jumpa, terutamanya kelulut kecil lah, kelulut kenek. Kelulut kenek ni banyak kita jumpa celah-celah dekat rumah, dinding, simen. Jadi kita pindah dalam kotak. Ni masa kembara saya di Kemboja. Persatuan Koperasi Islam Kemboja jemput saya ke sana untuk tunjuk ahli-ahli dia bagaimana untuk memulakan perusahaan kelulut. Di Kemboja dia tak banyak kelulut, tak macam kita. Kelulut dia kelulut kecil-kecil.
Jadi merupakan satu cabaran jugalah sebab dia kelulut yang tetragonula yang kecil tu. Jadi kalau kat kita ni, orang Malaysia ni tak pandang kelulut ni. Sebab kita ada hitama, kita ada torasika. Tapi di Kemboja ni tak ada. Sangat hitama ni tak ada. Saya tak jumpa masa dekat Kemboja tu ataupun torasika. Jadi kita cari jalan bagaimana untuk kita exploit exploit kelulut kecil ni untuk diternak. Jadi saya buat kursus ni pun di Kemboja tahun 2017. Kelulut sebagai ejen penumbuhan kita dah bincang tadi. Bunga tu dia merupakan sumber nektar. Nektar ni yang akan ditukarkan kepada madu. Kita akan cerita nanti bagaimana madu dihasilkan. Serangga kelulut tertarik mengambil nektar atau polen. Nektar ni dalam nectary gland. Dekat bunga ni dia akan gigit, dia akan sedut, simpan dalam abdomen, proses jadi madu, dan juga polen, ada bunga-bunga ni. Dan terusnya menumbuhkan tanaman dan meneruskan kelangsungan tumbuhan dan memastikan keseimbangan alam sekitar. Sumber nektar selain daripada bunga, kita selalu dengar madu pucuk, madu embun. Jadi maksud yang dimaksudkan madu pucuk, madu embun sebenarnya selain daripada sumber manisan tu daripada bunga, ini kalau kita tengok ni, bonggol ni merupakan gland nektaris, manisan yang kelulut akan ambil. Kelulut ambil, dia gigit ni, dia akan sedut. Jadi ini pun merupakan satu sumber di mana kelulut boleh menghasilkan madu. Jadi sebab tu dalam perusahaan kelulut ni kita ada juga satu segmen ataupun topik yang kita kongsi, iaitu bagaimana untuk menghasilkan satu landscape kelulut ni yang sesuai, pemilihan pokok-pokok yang sesuai bagi membantu kelulut kita ni menghasilkan madu. Jadi kita nak bantu dia. Selain daripada dia pergi kepada pokok-pokok yang dah sedia ada ni, kita buat landscape kelulut. Jadi kita kena pilih tanaman yang kita nak pilih tu biar bersesuaian dan disukai. Sebab kelulut ni dia ada preference. Nanti kita kongsi nanti dalam hasil kajian saya tentang perkara ni lah. Ni contoh dia. Kalender dia bunga ni, pollen kalender ni yang saya buat. Saya buat kajian bersama student-student saya. Kita nak tahu dalam setahun tu di tempat tertentu ni, contoh ni sekarang ni saya buat ni di Besut. Kita pilih satu lokasi di Besut untuk kajian. Daripada bulan 1 sampai bulan 12, bunga apa yang kelulut pergi. Jadi kita buat kajian ni, kita dapat kesimpulan daripada kajian tu. Sebab kalau kita tengok sini ada pokok stevia, dia pergi pokok stevia sebab di lokasi plot eksperimen tu memang ada ditanam kebun stevia. Jadi kelulut pergi di pokok stevia, Mutimia calabora, kokos, pokok kelapa, akasia dan polen yang kita kenal. Jadi kita tahu. Jadi bila saya buat kajian ni beberapa tempat, ini tahun 2014 saya buat kajian ni di Besut, kita buat kajian di Kuala Berang, kita buat kajian di UMT sendiri. Nak tengok semua tempat berbeza tu mempunyai preference, pilihan kelulut yang berbeza. Tempat ni sebab persetaraan berbeza, kelulut pergi ke pokok yang berlainan untuk dijadikan sumber pollen, vibrat tadi ataupun sumber madu. Jadi kita tahu persetaraan tu memainkan peranan. Persetaraan lokasi, sebab tu madu ataupun vibrat ni pada musim yang sama dia tidak sama. Madu di Terengganu dengan madu di UMT, ternakan kelulut di UMT tidak sama pada bulan 1 dengan madu yang diternak dalam UPSI. Contoh, memang tidak akan sama sebab persetaraan kita tak sama. UMT ni dia dekat dengan pantai. Jadi vegetasi pantai ni tak sama dengan UPSI yang lebih di kawasan yang banyak persetaraan yang menghijau contoh dia. Jadi itu pun mempengaruhi kualiti madu nanti. Jadi persoalan sebelum mana-mana pengusaha mulakan, dia akan tertanya kenapa nak ternak kelulut ni. Jadi antara sebab kenapa nak ternak kelulut ni, terutama banding dengan lebah ni, sebab kelulut ni tidak ganas, dia tak menyengat lah kan. Jadi itu antara ciri-ciri pemilihan lah. Kelulut ni datang paling-paling pun dia urung dekat kepala. Kalau tak nak urung, pakai topi, dah tak kena urung, ataupun pakai baju yang tidak gelap. Jadi dia tidak tarik. Kelulut ni tertarik kepada warna yang gelap. Jadi dia tidak ganas. Dan untuk menternak kelulut ni dia kita boleh kira mudah. Dia tidak complicated. Manajemen kelulut ni tidak, pengurusan kelulut ni tidak se-complicated
sebagaimana kita nak ternak lebah sebagai contoh, ataupun ternak benda lain. Ternak lembu, ternak ayam, kita kena bagi makan kan, kena jaga. Tapi kelulut ni tak. Jadi mana letak kelulut ni, kita tengok je, dan juga buat maintenance yang very minimal. Hujung bulan cucuk ATM dapat duit. Mana sedut dia tu, jual madu dapat duit. Jadi agak mudah. Dan cepat memberikan hasil dan pulangan. ROI dia tu tinggi sebab kalau ternak kelulut kena dengan kawasan yang sesuai, kita boleh dapat hasil tu dalam masa yang singkat. Sebulan selepas atau 2 bulan selepas kita memulakan aktiviti tu, kita dah boleh hasil. Kalau yang ternakan lain tu banyak, kena tunggu setahun, tanam pokok pun paling-paling 3-4 bulan. Kelulut ni berulang-ulang. Bulan depan kutip lagi. Madu dan produk kelulut ni tinggi nilai kesihatan. Kita tahu madu ni makanan sunnah. Jadi memang telah bukti secara saintifik pun dia mempunyai kandungan nutrisi dan juga banyaklah pharmaceutical properties yang very tinggi lah, very high. Dan buat masa sekarang ni harga produk, bukan madu saja, harga produk kelulut ni di pasaran ni, pasaran kita ni, domestik ni, juga pasaran antarabangsa ni, mana yang dah berjaya keluar tu, ada rakan kita dah berjaya menembusi pasaran antarabangsa, mereka dapat menjual produk tu dengan agak baik, harga pasaran agak baik. Dan tadilah unik kelulut di jalur khatulistiwa itu merupakan USP, unique selling point untuk kelulut juga digunakan. Tak ada tempat lain di seluruh dunia kecuali di jalur khatulistiwa itu. Jadi kelulut ni ada yang ternak secara kecil-kecilan, dia baru nak mula kan, dia nak belajar. Jadi dia bela 2-3 sarang dulu untuk mendapat feeling tu. Dia nak rasa comfortable, dia rasa macam nak belajar, baik ternak dulu, tengok macam mana. Kalau dah confident, dah tahu sikit ilmu kelulut ni, dia akan tambah sikit. Tu ada cara kecil-kecilan, ataupun ada yang ternak tu sebagai hobi, dia seronok. Dia tengok jiran dia ternak, pagi-pagi nak pergi kerja, duduk termenung, tengok kelulut keluar masuk. Dia tu macam seronok pula kan. Jadi dia pun bela lah 2-3 sarang. So hobi. Dia bukan nak jual sangat pun, sebab dia bela tu untuk makan sendiri. So ada yang dekat tepi-tepi rumah ni, dia bela. Boleh, tak ada masalah. Saya sendiri pun dekat sebelah rumah saya ni ada kat 30 sarang ni. 30 sarang bukan mana saya nak beli, nak jual tu, tapi 30 sarang berbagai spesies untuk kajian saya juga. So, sebelah rumah saya ni ada dekat 30 sarang berbagai spesies kelulut ada. Macam tadilah, nak pergi kerja tengok, dia kata seronok, tenang kan. Memulakan hari anda, orang kata memulakan hari anda dengan madu. Saya memulakan hari anda tengok kelulut keluar masuk untuk dapat ketenangan tu lah. Dan juga ia boleh dijadikan sebagai satu perusahaan yang memberi pendapatan kepada pengusaha. So ia membuka satu platform untuk menjana pendapatan. Jadi bergantung kepada mahasiswa-mahasiswi saudara-saudara sekalian untuk terlibat dalam industri kelulut ni atau peternakan kelulut ni untuk apa? Untuk kecil-kecilan dan terusnya besar, untuk hobi, seronok-seronok makan sendiri, ataupun untuk dijadikan satu perniagaan. So boleh pilih. Jadi prasyarat ternak kelulut, selalu saya cerita ternak kelulut ni dia ada rukun-rukun dia, rukun-rukun yang perlu diikuti. Kalau tak ikut rukun-rukun ni memang kita buat amalan ibadat dah tak sah. Jadi setengah orang tu dia ingat dia ada duit dah boleh ternak kelulut. Mana ada duit beli sarang dah jadi penternak kelulut lah kan. Sebenarnya untuk ternak kelulut ni sebagaimana, bukan untuk kelulut saja rukun ni, syarat ni apply, tapi untuk lain pun kita kena mendalami ilmu bidang tu dulu. Kita kena belajar dulu ilmu kelulut. Seperti Encik Syarafuddin lah, itu satu usaha yang bagus lah. Dia cerita ke saya, dia berkongsi mengadakan kursus macam ni, program dia satu yang bagus. Mana kita berkongsi ilmu, belajar ilmu tu dulu, ternak kelulut, menghadiri bengkel, seminar, webinar macam hari ni, forum-forum banyak. Kelulut ni timbul di era media sosial. Jadi banyak grup kelulut, WhatsApp dulu, banyak boleh join untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan. Dan kelab. Di seluruh Malaysia ni, setiap negeri ni semua ada kelab atau persatuan kelulut. Boleh join juga sebab kelab ada. Biasalah ada kelab yang aktif, ada kelab tak aktif, ada kelab yang hidup segan mati tak mau. Tapi pilih mana-mana kelab persatuan ni untuk kita berada di golongan yang mempunyai minat yang sama kan. Jadi itu akan memberi semangat untuk kita. Jadi itu antara prasyarat pertama, ilmu, cari ilmu, maklumat dulu. Lepas tu barulah pilih, buat pemilihan lokasi kat mana kita nak ternak kelulut ni. Sebab tak semua tempat tu sesuai untuk ternak kelulut. Jadi antara kriteria untuk pemilihan tu, pertama mesti selamat lah. Dia tidak ada sumber-sumber pencemaran, tidak ada gangguan. Gangguan ni banyak. Gangguan ni
gangguan monyet kan, gangguan beruang. Beruang ni suka madu. Jadi banyak pengusaha menghadapi masalah. Jadi kita kena pilih tempat-tempat yang sesuai lah, dan juga pemangsa predators dia banyak juga. Dan selesa, kelulut tu rasa selesa sebab dalam ilmu ternakan kelulut ni kita kalau boleh kita nak ternak sebab asal dia habitat ni di dalam batang kayu, di setarang yang penuh dengan sumber. Jadi tempat yang kita nak ternak tu kalau boleh kita nak emulate, kita nak duplicate, kita nak dapatkan persekitaran ataupun kita wujudkan persekitaran lebih kurang dengan persekitaran asal dia. Itu konsep ternakan kelulut. Dan juga sumber mencukupi. Ini memang penting. Sumber ni maknanya sumber yang untuk, sebab dia menghasilkan madu, apa sumber madu yang kita tengok persekitaran ada ke tak, ataupun sedikit atau banyak. Sumber rezin, ada sumber madu pun dia tak ada tempat, sebab kita tahu kelulut ni simpan madu dalam tempayan propolis kan. Jadi kalau dia banyak sumber madu tapi sumber rezin tak ada, dia dah banyak buat balik, pekerja kelulut yang bawa nektar ni buat balik, dia nak simpan, mana peti sejuk nak simpan madu ni tak ada, jadi tak guna juga. Jadi itu pun balance kita kena tahu, kena pasti pokok yang menjadi sumber madu nektar dan pokok yang menjadi sumber rezin, termasuk sumber polen. Sebab polen ni penting untuk sumber polen ni sumber protein, madu sumber tenaga karbohidrat. Jadi kita kena tahu tiga sumber paling utama ni cukup tak tempat tu. Itu prasyarat ternakan kelulut. Lepas kita dah kenal pasti tu, barulah kita fikir berapa banyak modal kita ada ni. So untuk kita memulakan aktiviti kelulut tu, barulah buat kiraan ROI lah, berapa batang lah, nak beli dekat mana lah. So baru kita buat, baru kita mulakan ternakan kelulut. Jadi kalau insyaAllah kita ikut syarat, prasyarat atau rukun-rukun ternak kelulut ni, insyaAllah saudara-saudari boleh berjaya lah dalam pengusahaan kelulut yang akan datang. Jadi kita tengok sikit sumber yang diperlukan oleh kelulut ni, ada beberapa. Yang pertama tadi kita nektar, rezin, debunga. Yang lain tu bahan organik, organic matters, air, parti minyak tu dia punya suplemen. Tapi yang pentingnya nektar, rezin, debunga. Itu antara sumber utama yang diperlukan oleh kelulut. Contoh dia kalau tengok sini, saya jumpa dekat Pulau Perhentian ni. Pergi kat Pulau Perhentian, saya buat bawa student ke lapangan. Kelulut ni dia kutip, kalau perasan nampak kat sini ni hitam dekat kaki corbicula dia ni, dia kumpul kulat daripada yang pada kulit pokok nangka, dia kumpul. So ini pun satu pematian menarik lah. Kulat ni dikumpul, dijadikan sumber debunga. Saya tahu lah kalau kita makan polen bibret yang daripada sini macam mana, sebab saya tak jumpa sarang kelulut ni di Pulau Perhentian tu. Tapi saya jumpa pokok nangka yang tengah masak ranum, lepas tu bahagian dia dah berkulat tu, penuh kelulut hurung kat situ. So saya dapat rakam ni, kita tengok memang dia kutip kulat-kulat tu. Ni polen daripada mikroskopik elektron. Kita tengok kelulut ni dia banyak polen dia ni polen yang di kaki. Kita ambil gambar ni di kaki belakang kulit kelulut tu. So polen ni berwarna-warni lah, ada musim dia warna putih, banyak biasanya akan berwarna kuning lah. Kalau kita tengok buka polen pot dia tu warna kuning. Tapi memang kalau ikut musim ni macam-macam, ada warna merah, ada warna ingin, ungu, ada warna purple. So menarik. Ini pemandangan dalam topping lah, yang topping ataupun honey cassette kelulut tu. Pemandangan yang biasa tengok lah, biasa polen kita tengok yang telah difermentasikan, dia telah ditapaikan warna kuning lah. Kuning-kuning ni semua polen pot. Yang ada cecair likat ni merupakan tempayan madu. Ini merupakan satu topping yang biasa kita lihat. Kos sarang kelulut untuk mulakan sekarang ni kita tengok industri kelulut ni sedang berkembang di Malaysia. Jadi memang kalau kita rata-rata tanya pembekal sarang kelulut ni memang agak payah. Sukar mendapatkan sarang kelulut, dan harga pun macam juga harga barang-barang keperluan kat Malaysia ni naik juga. Jadi sarang kelulut ni dulunya kalau mula-mula tahun 2013 sarang kelulut satu lot tu dia dapat bawah pada RM100, RM30, RM50 satu batang. Senang. Tapi masa tu orang tak beli sangat pun kan. Memang dia berkait dengan supply and demand. Tapi sekarang ni untuk dapatkan satu lot kelulut ni di Tamar tu pun, kalau di Terengganu ni tak ada dah bawah pada RM500. Memang nak dapat satu sarang bertoping yang tak penuh mana pun RM550. So memang dah ada harga sarang kelulut tu. Jadi kita memang nampak trend tu. Maknanya permintaan makin meningkat, menunjukkan
lebih ramai masyarakat di Malaysia ni berminat untuk ternak kelulut. Jadi bila permintaan tinggi ni, harga pun naik jugalah. Dia sumber tu sikit, batang kelulut dia lah dah tebang pokok tu. Kalau dekat hutan tu, kita tahu dekat raut tu orang asli buat keluar ni, mungkin dah gondol dah hutang tu dekat situ. Kalau pergi masuk ke hutan raut tu, dah beribu-ribu sarang keluar daripada situ. Itu antara pusat pembekal kelulut satu Malaysia tu, kat raut lah orang asli tu. Dah berpuluh ribu dah saya kena keluarkan. Daripada dulu RM100 jual, sekarang ni nak beli sarang kelulut yang tak ada topping pun dah RM400 dah. RM380. Jadi dah ada harga kan. Jadi kita tengok mana permintaan. Itu menunjukkan permintaan dan minat bukan saja menternak kelulut, tapi untuk public, masyarakat ni untuk terlibat dengan industri itu meningkat. Hasil ternakan kelulut ni seperti saya maklum tadi, yang utamanya kita ternak ni untuk madu lah, madu kelulut. Yang kedua roti lebah, D-bread, yang diperbuat daripada bunga polen yang telah di semi digested bersama enzim kelulut. Dia beza dengan bee pollen lebah tu. Bee pollen kelulut ni dia telah semi digested, sebab tu dia kalau kita tengok yang dah lama tu dia cair dan masam kan, banding dengan kalau yang baru letak tu sedap, lemak-lemak manis. Tapi yang banyak khasiat tu yang masam tu lah. Ini kalau bee pollen ni, kalau bagi orang yang sukar untuk mendapatkan zuriat ni, bagus makan, dia tinggi asid amino. Dan propolis pun satu produk yang tidak diberi perhatian sangat di Malaysia ni. Jadi propolis sebenarnya dia mempunyai khasiat lebih tinggi daripada madu kelulut. Sebab kita tahu madu kelulut tu disimpan dalam bekas kita panggil tempayan madu tu daripada propolis. Jadi bila letak tu madu tu dalam propolis tu, semua khasiat propolis tu masuk dalam madu kelulut. Sebab tu kita tengok lagi lama madu dalam tempayan propolis tu lagi gelap, lagi warna dia kan lagi gelap. Jadi menunjukkan itu pun menjadi menunjuk madu tu madu yang baru diletak ke ataupun madu yang dah lama disimpan dalam tempayan kelulut. So keempatnya, produk-produk hiliran, downstream produk. Maknanya produk hiliran ni banyaklah, beribu produk kita boleh hasilkan. Banyak khusus kita boleh pergi yang dianjurkan oleh pengusaha-pengusaha yang telah lama lah, yang mengendalikan kursus-kursus untuk menghasilkan produk-produk ini, produk yang banyak di pasaran ni dan biasa dibuat oleh pengusaha ni adalah produk kosmetika lah, produk-produk kecantikan, sabun, krim, lotion, gel mandian, lip balm, macam-macam lah. So beribu kita boleh buat. Jadi banyak peluang untuk kita apabila terlibat dalam ternakan kelulut ini untuk menghasilkan berbagai produk. Ini penting dalam satu bisnes supaya bila kita banyak pilihan, maknanya kita tidak bersaing. Maknanya daripada ternakan kelulut tu kita boleh menghasilkan banyak produk yang tidak dibuat oleh orang lain. Jadi unik. Kita menggunakan kreativiti kita sendiri, ilham pemikiran kita, idea-idea, kita boleh hasil. Sekarang ni senang. Nak buat apa produk, klik je YouTube, belajar tengok nak buat apa, produk yang produk gatal menggunakan propolis. Produk gatal menggunakan propolis, kita boleh hasil. Produk tu common je, tapi letak madu, letak propolis jadi satu produk baru, contoh dia. Jadi mudah. Jadi itu satu kelebihan jugalah dan juga peluang untuk pengusaha-pengusaha kelulut, utamanya bakal-bakal graduan, untuk memikirkan bagaimana menghasilkan satu inovasi produk yang baru. Ini contoh-contoh lah, iCun lah nama dia, produk untuk orang yang berjerawat. Tapi memang berkesan sebab saya tengok anak saya, rakan-rakan saya, kalau dulu tu mula-mula kita try sabun propolis saja, sabun tu tak ada benda lain, kita tahu sabun propolis, madu sikit, memang budak-budak yang tengah nak naik ni, yang penuh muka berjerawat ni, dipakai seminggu dua hilang. Alhamdulillah hilang jerawat-jerawat muka tu. Maknanya memang dia berkesan lah. Ini produk-produk yang berada di pasaran lah. Produk yang UMT sendiri pun ada bersama komuniti ni dengan Ibu Tunggal di Kampung Jabi, Madu Jabi. Ini dengan pengusaha. Ini pun madu kelulut, contohlah madu kelulut. Bergantung pada cita rasa pengusaha tu sendiri, nak pilih botol macam mana, bentuk macam mana, saiz macam mana, tu bergantung. Inovasi produk kelulut ni banyak. Madu kelulut bawang putih, satu masa terkenal madu kelulut garlic ni, bawang solo. Dia infuse honey. Sekarang ni banyak buat infuse honey, taruh cengkeh lah, taruh lime lah, taruh yang madu kelulut tu ditambah pula
elemen herba tadi untuk meningkatkan khasiat juga perisa. So banyaklah sekali pasaran. Acar ikan masin madu contoh kan. Cookies madu kelulur. Ini contoh-contohlah produk yang dihasilkan. Produk tambah nilai lain di Malaysia ni kurang. Servis penumbuhan, pollination service ni kurang di Malaysia. Tapi sebenarnya kita boleh menceburkan diri. Maksud saya ni, kita ni negara pertanian. Banyak pertanian pokok jambu, ladang jambu. So jambu ni memerlukan enjin penumbuhan. Jadi kita boleh, pengusaha ni boleh offer, tawarkan kepada pengusaha jambu ataupun pengusaha cili dah contoh, untuk letak kelulur sebagai enjin penumbuhan ketika pokok tu berbunga. Itu maksud saya, pollination service. Di Malaysia ni belum ada, jadi ini peluang. Iko pelancongan, kita tengok dah makin bertambah dah. Di setiap negeri tengok, di Kelantan ada satu tempat yang digunakan homestay, letak kelulur yang merupakan satu tarikan untuk pelawat ke situ. Pendidikan alam sekitar ni untuk educational, eco-tourism, ini edu-tourism. Memang kita nak cerita pasal kelestarian alam sekitar ni, universiti, IPTA, banyaklah boleh menggunakan peluang ni. Dan satu lagi, kerumunan. Kerumunan ni swarming. Swarming ni, tadi kita cerita pasal log kelulur, orang jual kan, jual log kelulur. Salah satu lagi yang ilmu penggandaan, ini breeding, ini advance punya dalam tu, kita exploit perangai kelulur ni yang berkerumun. Apabila dia dah besar, satu sarang tu dah lama, koloni tu lama, dia nak expand naturally tu, dia akan keluar, pecah, split. Secara semula jadi, dia akan kerumun cari tempat lain. Jadi kita gunakan maklumat tu untuk kita buat perangkap. Jadi perangkap ni pun boleh kita jual. Kita dapat kelulur tu percuma, dia dapat jual RM200, RM3 satu perangkap. Jadi itu pun satu segmen dalam industri yang belum dieksploit betul-betul lagi. Dah ada dah. Ramai sebenarnya pakar-pakar buat perangkap kerumunan ni. Letak macam-macam dalam tu, letak yalah, macam-macam punyalah. Dia taruh propolis lah, dia taruh minyak keruin lah, dia taruh telur, macam-macam. So itu pun nanti bila dah peringkat advance boleh belajar. Okey, kita cerita, orang banyak bertanya bagaimana kelulur menghasilkan madu ni, bagaimana madu dihasilkan. Jadi madu ni merupakan cairan yang dimuntahkan. Sebenarnya dia ni yang telah kelulur ni dia pergi terbang keluar mengambil nektar tadi. Nektar ni manisan gula, dia tak madu lagi, nektar ni manisan gula. Jadi dia masuk dalam perut dia melalui dekat kepala ni, mandible ni, dia ada enzim. Mandibular gland ni dia ada enzim, dia akan proses dekat depan ni, baru dia telan dalam perut. Dalam perut pun ada gut enzim. Enzim dia yang akan memotong-motong gula sukros tu. Sebab tu dalam madu kita ada fructose dan glukos. Jadi gula kompleks jadi gula ringkas. Sebab dia putus, pecahkan, maknanya enzim tu pecah berulang kali. So bila dah komplit tu, dia balik ke sarang, dia akan transfer kepada kelut kedua. Kelut kedua akan proses lagi. So daripada kelut A masuk kelut B, sampai paling kuat 6 ekor kelulur, dia ulang proses sama tu, masuk sini, keluar, campur enzim mandibular gland dalam perut, gut enzim lagi, potong-potong proses-proses sampai kelulur terakhir itu rasakan itu dah jadi madu, baru disimpan dalam kantung madu tu. Itu cara proses unik yang tidak boleh ditiru oleh manusia. Sebab tu dalam madu tu dia banyak sekali komponen-komponen yang kalau kita trace tu, kita buat analisa tu, yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi itu merupakan prinsip apabila kita buat kajian keturunan madu nanti. Jadi khasiat madu ni banyak. Banyak khasiat madu, antibakteri, antikular, ada banyaklah. Tapi yang saya nak cerita ni, antara komponen yang paling utama dalam madu ni yang tinggi ni adalah antioksidan, flavonoid dengan phenolic compound. So itu memang tinggi. Antioksidan ni kita tahu, antioksidan ni dia merupakan satu fungsi yang boleh melambatkan proses sel badan kita ni untuk degrade, menjadi tua, aging. Jadi itu penting. Jadi orang pengawal madu ni, kita tengok ni muka dia muda je, dia tak tua-tua. Sebab dia mengamalkan madu tu dan mempunyai kandungan antioksidan, fenolic dengan flavonoid yang tinggi tu. Dan satu lagi yang paling penting juga dan amat berkait rapat dengan scenario sekarang ni, zaman pandemik COVID ni ialah anti-inflammatory. Kita tahu kesan daripada COVID tu, dia buat inflammation kan, radang paru-paru, radang keradangan. Jadi dia bersifat inflammatory.
anti-inflammatory madu. Jadi kalau dengan mengamal madu ni, insya-Allah kita dapat mengurangkan bagi pengidap yang telah terkena COVID tu, dia dapat boleh membantu mengurangkan kesan simptomatik daripada serangan COVID. Jadi itu antara fungsi atau khasiat madu yang pentinglah, selain daripada yang anti demam, meningkat imuniti, afrodisiak itu bagi lelaki-lelaki ni. Tingkat kesuburan reproductive system tu antioksidan dan anti-inflammatory. Jadi itu merupakan khasiat madu yang saya rasa amat bertuah lah kita diberi satu produk yang dihasilkan oleh Kelulut ni. Contoh pola. Jadi untuk pengusaha ni dia kena tengok juga, dia tahu dalam setahun tu production, penghasilan madu tu bila kurang, bila tinggi, bila yang perlu di harvest, dituai, bila tak perlu dituai. Jadi kalau kita tengok pola ni yang kita buat data ni, kita tengok pada tengah tahun lah, musim panas, musim banyak bunga, musim buah, tinggi penghasilan madu. Jadi inilah musim di mana penghasilan madu di Malaysia ni tinggi. Januari ni baru habis, terutama di Pantai Timur dia baru nak habis musim penghujung ni. Biasanya Januari pun tak tuai, tapi sebab kita untuk kematian kemudian kita ambil. Jadi biasanya musim madu ni, honey flow season yang kita panggil ni, bermula pada Mac sehingga Oktober. Lepas tu kita tak tuai sebab dah musim tak ada bunga, musim hujan, musim tengkujuh. Jadi kita biar Kelulut tu buat maintenance lah, dia rehat sebab dah 6-7 musim ni, 6-7 bulan sebelum ni kita duduk ambil je kan, kacau je dia, buka dia marah, kita sedut madu. Jadi tiap bulan dia pening kepala nak layan perangai kita. Jadi pada bulan Oktober sampai Februari tu kita biar dia rehat untuk kita kacau balik bulan Mac. Okey. Ini purata lah. Purata kalau kita nak buat kiraan, satu sarang madu di tamak kita ambil satu sarang, average purata untuk satu sarang setiap bulan per year 500 gram, setengah kilo. Jadi boleh kira lah, kita boleh kira 500 gram setengah kilo per sarang, kita boleh kira lah berapa kita nak dapat pendapatan. So kadang-kadang benda ni orang yang buat proposal business proposal ni, dia seronok lah kira kat kertas kan. So dah tahulah berapa nak dapat, berapa ribu sebulan ni, dia kena ternak berapa sarang based on purata penghasilan madu per month ni untuk Itamar. Okay. Dan kita tengok madu ni memang kita tengok memang dia tak sama. Seperti saya ceritalah, madu dalam plot UMT ni tak sama dengan madu dalam plot UPSI. Jadi tak sama. Walaupun pada bulan sama, spesies yang sama kita nak, sebab persekitaran sumber tu beza. Jadi kita jumpa madu tu dalam pencarian macam ni banyak kita jumpa madu ni berbagai warna, daripada warna putih macam jernih, bukan putih lah, dia warna jernih tu, jernih keladak sikit tu macam air kelapa muda tu, sampai hitam legam. So dia banyak spektrum color tu berbeza. Jadi secara general ni, rule of thumb ni, madu yang berwarna gelap ni tinggi bahan flavonoid di antioksidan. Jadi kita boleh tengok, bergantunglah, sebab kadang-kadang madu cerah ni rasa dia sedap. So bergantung pada preference, kita rasa pengguna lah. Tapi kalau saya cari madu yang gelap lah. Satu saya cerita tadi, madu simpan dalam propolis pot tadi tu. Propolis tu memang khasiat dia lebih tinggi daripada madu. So bila lama tu, dia akan absorb, dia akan infuse semua all the goodness from propolis tu into the honey. Jadi dia warna pun dia gelap. Dia bukan nak cerita madu matang tak matang, tapi tempoh masa dia simpan tu mempengaruhi juga khasiat madu tu. Sebab tu dalam SOP pengurusan madu ni kita pilih paling cepat cycle untuk kita tuai tu, paling cepat 1 bulan 30 hari, ada setengah tu 40 hari, supaya kita nak bagi peluang atau memastikan madu yang disimpan dalam propolis pot tu dia sedut, infuse semua khasiat daripada propolis dan jadi gelap sikit lah. Sebab tu kalau saudara-saudari pergi dekat sarang Kelulut ni, sebab satu dia tidak ditukar daripada nektar sepenuhnya kepada honey, memang jernih. Tapi kalau madu lama tu, lupa dah, sebelah balik pokok tu ada satu sarang, dah 3 tahun tak pergi kacau dia. So boleh buka tu, tengok madu tu, dia dah gelap. Tu madu bukan madu matang, tapi madu memang dah lama, dia dah sedut semua
khasiat dan juga properties daripada propolis tu. Ada juga kita jumpa madu hijau. Saya jumpa madu hijau ni madu daripada Sabah. Dan madu daripada Pahang. Rakan saya hantarlah, dia nak suruh kita buat analisa madu hijau. Madu pink. Pertama kali saya jumpa kat Johor madu pink. Memang colour pink. Sedut tu colour pink, bukan jernih, bukan brown seperti biasa, colour pink. Cantik madu dia. So berbagai colour. Jadi kita madu-madu ni kita tengok jenis-jenis madu di pasaran ni sekarang ni kita boleh jumpa ada 3 kategori. Ini kita dah cerita kepada isu-isu madu dalam industri lah. Yang paling penting dan isu besar ni kualiti madu lah, madu tiruan. Jadi madu yang dalam pasaran ni kita boleh jumpa madu asli. Madu asli ni madu yang paling baik lah, raw. Madu asli, madu campuran. Ini memang banyak berlaku, very common. Maknanya peternak tu oleh kerana ketamakan ni, dia permintaan tu tinggi. Tapi penghasilan dia tidak dapat memenuhi permintaan. Jadi dia campur madu tu untuk menambahkan jumlah volume. Jadi madu campuran. Maknanya adulterated, madu yang telah dicemar lah, kita tak recommend madu ni. Dan paling teruknya di pasaran ni, dan banyak ni, madu tiruan atau madu sintetik. Dia bukan madu pun. Dia cerdik sangat kan. Dia terror sangat tengok Facebook ni ataupun YouTube ni. Dia belajar cara nak menghasilkan madu melalui campuran tertentu. Dia tak ada madu pun. Ini paling bahaya sebab bukan saja bahaya dalam segi penipuan dan kita tak guna madu, tapi dia akan memudaratkan. Madu campuran kurang sikit mudarat tu walaupun tak bagus. Dan madu sintetik ni paling teruk lah. Maknanya biasanya madu sintetik ni, madu tiruan ni, dia menggunakan high fructose syrup. Maknanya tinggi kandungan gula. Jadi dia tahu gula ni tak bagus untuk kesihatan kita. Jadi itu antara kategori madu yang kita boleh dapati di pasaran sekarang. Jadi kita kena hati-hati dalam memilih dan kita kena beritahu benda ni kepada pengguna supaya berhati-hati di pasaran untuk beli madu ni. Jangan maknanya simply beli madu. Maknanya kita kena tahu sumber tu daripada mana madu tu dihasilkan. Jadi madu campuran sintetik seperti saya cerita tadi, dicampur gula, campur manisan, gula Melaka, campur banyaklah untuk dia nampakkan dapatkan volume tu. Dan madu sintetik ni high fructose syrup. Jadi kesan madu tiruan dia yang tidak asli tu pada kesihatan banyaklah, obesiti, kanser tinggi sebab bila madu high fructose syrup ni yang dipanaskan tu dia tinggi komponen yang dalam madu paling utama tu HMF lah, hydromethylfurfuryl tu. HMF tu memang dia akan memberi kesan kepada penggalakan pertumbuhan kanser dalam badan, kencing manis, gula tinggi kan, kencing manis dan juga kerosakan organ lain seperti hati. Jadi bagaimana membezakan madu asli? Ini pun soalan yang utama lah. Bagaimana nak tahu ni madu tu asli, madu tiruan? So bagi orang yang dah biasa, otai-otai orang lama ni biasa ni, dia boleh tahu bau madu tu. Bau madu tu dia ada unik. Hanya dia tu lain. Madu asli, madu tiruan, madu tak tiruan. Dia boleh tahu. Rasa. Ini kalau orang ambil yang food science ni, dia tahu organ yang sensori tu, rasa, aftertaste, dia beza, texture. So antara cara lah, tapi cara ni tidak foolproof lah, tidak boleh kita nak jamin. Sebab orang yang tiru ni pun dia terror juga, dia pandai, dia boleh reka macam mana nak menyamai bau tu, rasa tu, aftertaste, texture, dia boleh tiru. Sebab yang buat semua ni, dia bukan orang bodoh kan. Kalau dia bodoh, dia tak buat benda ni. Jadi dia tahu. Jadi cara yang paling selamat untuk meyakinkan kita ni lah, kena hantar buat analisa keturunan madu di makmal. Kita tahu profil gula tu, sugar profile, fructose, sucrose, ratio dia, sucrose. So kita ada standard. Malaysia ada standard. Malaysia standard 683. Dia akan ada HMF ni, kalau ada pun tak boleh lebih pada 30 mg per gram contoh. Dalam tu mesti ada plant phenolics. Saya cerita sebab sumber kita ambil madu ni dari tumbuhan, mesti ada traces dia. So tu bila kita buat analisis tu, kita akan dapat data yang akan menentukan ada tak benda ni, mengikut tak piawaian yang ditetapkan itu. Cara yang paling bagus lah untuk kita yakin bahawa madu yang kita nak guna ataupun madu kita nak jual kepada consumer tu memang madu asli. Cara terbaik buat masa ni untuk kita pastikan ni bukan jumpa mayang kari ni, tapi kita yang saya cadangkan
selalu saya cerita dekat peternak ni, ialah kita kalau belum ternak, kita boleh sarankan dia jumpa peternak, pergi sendiri kat ladang tu, jumpa peternak, sedut daripada sarang. Itu cara terbaik. Tak adalah boleh kita katakan 100% sebab dulu ada satu kes zaman awal industri 2014-2015 ni, orang tuang air sirap dalam pot yang pot artificial, pot PU tu. Lepas tu bila dia letak tu air sirap nak perisa lychee, dia taruh air lychee kan, cordial. Kelulut akan tutup je. Jadi dulu banyak berlaku. Jadi cara kita nak kenal pasti tu pun memang kita kena tahu, sebab tu kita percaya, maknanya maksud peternak dia percaya, kita percaya dengan peternak tu, dia tak tipu kita. Selain pada tu kita ternak sendirilah. Jadi bila kita ternak sendiri ni, letak 2-3 sarang untuk kegunaan kita dan keluarga kita ni, kita yakin, kita sedut sendiri, kita ternak sendiri, kita tahu sumber dia macam mana. Jadi kita yakin madu yang kita guna tu memang madu asli. Sebab madu asli insya-Allah akan memberi manfaat kepada badan. Sebab dulu pun ramai orang bertanya dan jadi sanksi. Kita tak nak benda tu berlaku. Dia kata, saya minum madu, saya kencing manis ni, saya minum madu, tapi bukan makin baik, tapi kaki saya kena potong. Lagi teruk kencing manis. Jadi dia sanksi. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Rupanya dia beli madu ataupun dia guna madu sebelum ni dah bukan madu asli. Madu yang telah dicampur, madu tiruan. Dia beli dekat supermarket lah, dia beli tepi jalan lah, dia beli dekat orang asli, dekat Cameron Highland lah. Jadi dia makan-makan, dia shock lah makan madu ni. Dia ingat, orang kata madu ni bagus, bandung khasiat. Kali gula makin tinggi, kaki kena potong. Tapi sebenarnya dia tak dapatkan madu yang asli. Sebab nak dapat madu asli ni, kajian di Malaysia ni oleh Prof. Kamarudin pernah mengatakan madu di pasaran ni 10 tahun dululah kajian ni, 80% merupakan madu tiruan. Jadi memang sedikit madu asli di pasaran ketika itu. Jadi banyak kita tengok, sebab industri madu di Malaysia ni memang satu industri yang besar. Billion punya value nilai madu, pasaran madu di Malaysia. Jadi bila dah pasaran besar dan tinggi, jadi ramai orang yang nak ambil peluang lah. Jadi itu penting. Okay, buat masa ni madu kelulut dijual di secara terus daripada ladang. Mana kita boleh pergi, itu cara terbaik lah, pergi dekat ladang, jumpa peternak yang terpercaya, kita beli direct kalau yang belum ternak lah. Dan juga melalui bantuan persatuan untuk kelab kelulut yang saya cerita tadi, seluruh Malaysia ni, seluruh negeri Malaysia ni memang ada. Terengganu ada Pelekat, satu lebah kelulut. Di Kelantan ada Drones, di Pahang ada PUKP, di Johor ada JBIS, di Negeri Sembilan ada Pattern 9, so banyak. Jadi melalui persatuan-persatuan ni kita boleh meminta bantuan ataupun untuk mendapatkan madu yang dipercayai lah. Ataupun bagi yang pengusaha ataupun saudara-saudari nanti, mahasiswa yang dah bergraduat nanti ni, dia dah terlibat dan dia dah berjiwa keusahawanan ni, dia bantu komuniti untuk ternak kelulut seperti saya cerita ni lah. Bantu dah minat kelulut ni, dia buat contract farming. Maksudnya dia ambil daripada peternak-peternak di bawah pengawasan ataupun penyeliaan mereka. Dan juga banyaklah kita sekarang ni ada e-dagang, e-commerce kan, so banyak Shopee, Lazada boleh jual. So kita boleh dapat madu. Cuma tadilah bila kita terlibat dalam atas talian ni, kita tak direct ni, dari segi ketulinan madu tu kita kena pastikan betul-betul lah. Jadi saya sendiri pun banyak buat perkongsian ilmu. Saya tulis beberapa buku lah. Buat masa ni saya dah berjaya tulis 5 buku yang berkaitan dengan kelulut. Repository kelulut ni, cerita kelulut yang kita buat koleksi di Sekayu, Kuala Berang ni, ada 20 spesies kelulut yang berbeza. Kalau tuan-tuan Cik Syarafuddin datang ke Terengganu, bukan musim ni lah, musim terpujuh ni tak digalakkan. Lepas musim terpujuh ni, bulan 3 ke atas ni, yang datang boleh melawat di Sekayu tu, boleh tengok spesies kelulut. Ada 20 spesies kelulut berbeza yang saya collect dan kita kumpul, dinamakan Repository Kelulut Ilmu Melayu. Saya tulis satu buku. Dan Kembara Kelulut Semenanjung Malaysia ni merupakan pengalaman saya. Pada tahun 2015 tu saya memulakan siri Kembara. Saya mengembara, berjumpa dengan pengusaha kelulut ketika itu di seluruh Malaysia, Semenanjung Malaysia, untuk mendapatkan maklumat dan juga mencari spesies masa tu. Jadi saya tulis satu buku pengalaman jumpa pengusaha awal di Malaysia. So ada dalam buku ni. Dan juga buku ketiga ni, Legasi Lebah dan Kelulut ni, cerita bagaimana kita jumpa masyarakat di sekitar Terengganu lah ni di sekitar Terengganu, Pahang. Kita tanya pengalaman tradisi ataupun masyarakat, jumpa orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli. Kita tanya
apa madu, apa lebah, apa pas. Jadi maklumat indigenous tu saya buat satu buku, kita kumpul satu buku cerita daripada pandangan masyarakat. Dan saya bersama dengan ahli-ahli pendidik lebah dan kelulut UMT menghasilkan resepi lah, satu buku resepi madu kelulut menggunakan bahan madu dan juga bee bread. Ini buku keempat, dan buku terbaru saya ni yang dikeluarkan bulan 4 tahun ni, Kelutologi. Kelutologi ni menceritakan pelbagai aspek dari segi kepelbagaian kelulut, ternakan kelulut, urusan kelulut, produk kelulut, isu kelulut dalam buku Kelutologi ni dengan gambar-gambar yang menarik lah. Gambar-gambar yang saya ambil tadi ada dalam buku Kelutologi. Dan nak habis dah cetakan pertama, nak masuk cetakan kedua dah. Okay. Jadi saya rasa di situlah dulu perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada penganjur dan juga pada pendengar yang setia lah, yang setia bersama saya pada ini, dan saya harapkan perkongsian saya ini dapat memberi manfaat dan boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk bakal-bakal pengusaha kelulut kita ni, graduan daripada UPSI ni, untuk memanjangkan cita-cita menjadi pengusaha dan juga penternak kelulut yang berjaya. Jadi dengan itu saya sudahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Prof. Dr. Syamsul Bahari di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari ini. Oleh itu, terdapat beberapa persoalan yang saya akan ajukan kepada Prof. Dr. Syamsul Bahari Abdul Razak mengenai penternakan lebah kelulut di Malaysia. Baiklah, soalannya berbunyi begini. Soalan pertama, sejauh manakah persaingan dalam industri penternakan lebah kelulut yang Prof lihat pada hari ini, dan apakah cabaran terbesar terutamanya pada peternak muda seperti kami mahasiswa? Majlis dipersilakan. Okey, terima kasih saudari pengacara majlis. Jadi antara cabaran terbesar kepada pengusaha kelulut, bukan yang baru sajalah, tapi yang dah lama dalam industri ini, kita tengok masalah pemasaran produk. Jadi itu merupakan satu isu dan masalah besar lah. Sebab dalam cycle perniagaan tadi tu, kita kena pastikan market segmen kita. Sebab tu saya cadang tadi tu, jual madu. Jual madu itu merupakan satu tujuan utama kenapa ramai pengusaha ternak kelulut. Tapi semua peternak kelulut di seluruh Malaysia ni, malah di seluruh dunia ni kan jual madu kan. Dia jual madu. Madu tu cuma beza dia bentuk packaging, label, design. Tapi produk dia masih madu. Jadi bila dah beramai orang terlibat dalam industri kelulut ni, dan kita tengok industri ni memang dapat minat dan bertambah pemain-pemain industri ni. Jadi kita kena memikirkan satu produk inovasi ataupun produk inovatif yang barulah. Seperti cerita tadi tu, USP, kita nak cakap apa? USP kepada nilai tambah kepada produk kita nak offer tu. Jadi kalau kita masuk dalam industri dan berfikir hanya nak menjual madu, jadi memang kita akan menghadapi saingan banyak lah. Sebab ada beribu sekarang ni peternak kelulut yang dia ternak kelulut jual madu. Jadi macam saya cerita tu, kenapa tidak memilih cari inovasi untuk bangunkan, develop produk, focus on bee bread ataupun yang lain tadi, eco-tourism, edu-tourism, kerumunan. So itu yang perlu difikirkan. Jadi isu utama sekarang ni oleh semua pemain madu kelulut di Malaysia ni adalah isu pemasaran produk. Produk tu produk madu. Sebab ada setengah tu dia tuai madu, dia dah ternak banyak, 100 sarang, dapat dalam 2-30 kilo kan. Jadi dia tuai madu, siapa kat mana nak jual? Jadi orang kata dia berbulan-bulan tak dapat jual. Jadi isu dia sekarang ni yang tadilah, kalau kita semua mahasiswa nanti daripada UPSI ni keluar ni, ternak kelulut, semua nak jual madu, itu akan menjadi satu isu jugalah. Jadi cara yang saya cadangkan tadi, kita pilih inovasi produk-produk yang unik. Banyak peluang tu. Beribu produk kita boleh hasilkan daripada ternakan kelulut. Okey.
Okey, baiklah. Ya, saya kira masalah pemasaran produk sebenarnya merupakan cabaran terbesar yang perlu anak muda ambil perhatian. Okey, baiklah, kita teruskan kepada soalan kedua. Soalan kedua berbunyi begini, sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar di universiti ini, adakah sesuai sekiranya kami menjalankan peternakan lebah kelulut secara sambilan bagi menampung keperluan belajar? Apakah pendapat Prof dan mungkin ada di antara pelajar Prof yang pernah menjalankan penternakan lebah kelulut ini secara sambilan? Okay, terima kasih. Saya rasa itu satu soalan yang bagus sebab untuk bakal graduan mahasiswa merupakan satu platform yang amat baik sebab graduat nanti ini dan untuk persediaan mahasiswa berhadapan dengan dunia sebenar termasuk dunia kehidupan dan perniagaan lah. Jadi apa yang UPSI buat ni saya memang amat galakkan lah dan alu-alukan melatih mahasiswa tu skill kemahiran untuk ternak kelulut. Jadi ketika graduan ni pun memang boleh buat sebab dalam kampus di UMT sendiri pun kita galak student dan kita ada program pun memang program yang kita tak buat program yang berkredit macam ni tapi program keusahawanan kita panggil kelulupreneur. Saya buat kelulupreneur di UMT dan kita latih dan kita ada plot ternakan kelulut dalam kampus ni sendiri. Sebab UMT ada 2 kampus, satu di Gong Badak, satu di Bukit Ko, kampus pertanian. Jadi kampus pertanian tu memang persekitaran untuk pertanian, banyak vegetasi siswa. Jadi kita latih mahasiswa buat projek kelulut dan ada kelulut sendiri boleh guna tapak di dalam kampus, terutama di kampus kedua di Taman Pertanian Bukit Ko tu. Jadi saya tu memang itu satu usaha yang bagus lah sekarang ni supaya mana memulakan tu memikirkan sama ada nak kerja dulu dan buat benda tu saya sambilan tadilah yang kecil-kecilan hobi ataupun terus untuk menceburkan diri serius sebagai usahawan kelulut. Nanti itu mungkin boleh dikongsi oleh meja kita nantilah bagaimana beliau menceburkan diri dalam industri kelulut ni. Okay. Okey, baiklah. Jadi mungkin selepas ini para pelajar boleh melaksanakan penternakan lebah kelulut ini secara sambilan. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan ketiga. Oleh kerana Prof telah lama dalam bidang ini, pada pendapat Prof, apa perubahan yang akan terjadi pada industri penternakan kelulut ini 5 tahun akan datang? Adakah kita akan maju seperti di negara Brazil yang maju ini? Okey, terima kasih. Jadi industri kelulut di Malaysia ni kita boleh kata agak baru juga sebenarnya. Dia bermula sekitar tahun 2013, 2014 di mana pada masa itu masyarakat mula menunjukkan minat. Sebenarnya kelulut di Malaysia ni dah lama berada di Malaysia ni dah beribu tahun. Tapi kita tak mengambil perhatian, tidak beri perhatian kepada kelulut. Seperti saya ceritalah zaman saya kecil-kecil saya jumpa kelulut celah-celah dinding kan. Cuma pada tahun 2013-14 tu baru masyarakat Malaysia ni menaruh minat untuk menjadikan kelulut tu sebagai satu sumber pendapatan. Jadi daripada semenjak tahun tu kita tengok seperti cerita tadi tu, kita tengok banyak peningkatan dari segi minat, terutamanya minat masyarakat menternak kelulut, menceburkan diri industri dan juga minat konsumer, pengguna bila mereka mendapat kesedaran melalui program sebegini rupa lah webinar ni, dia mendapat kesedaran tentang khasiat-khasiat kelulut. Sebelum ni dia tahu masyarakat ni hanya tahu madu ni mesti madu lebah saja. Tapi melalui program bengkel, ekspedisi, program-program lain tu mereka mula sedar khasiat dan minat tu bertambah. Jadi trend tu memang trend meningkat dan baru-baru ini juga kita tengok ada pelibatan pemain syarikat-syarikat GLC yang terlibat secara serius untuk membangunkan industri kelulut. Jadi itu merupakan satu petanda yang positif kepada industri di mana melalui platform begini kita boleh pergi lebih jauh bukan sahaja dalam pasaran domestik, malah melalui syarikat-syarikat begini kita boleh melangkaui sempadan antarabangsa. Jadi saya tengok dalam masa 5 tahun akan datang kita akan menghadapi satu cetusan
peningkatan dalam industri. Industri ini akan berkembang secara positif. Jadi saya nampak usaha yang dilakukan oleh UPSI ini satu usaha persediaan untuk mahasiswa turut sama dalam industri yang sedang berkembang ini. Okey, baik Doktor. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya buka kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan kepada Prof.